Bulan puasa, bulan mulia, menahan lapar dan dahaga. Raya kian menjelang tiba, kita sambut dengan gembira. Ramadan pergi, Syawal menjelma, kuih muih semua tersedia. Jangan lupa, jangan alpa, kita sambutnya sebersederhana. Wah, kita berpantun pula ya. Kan? Salam Isnin dan bersua kita sekali lagi dalam 2 episod terakhir Warna Ramadan. Nah, ini bermakna kita akan bertemu Syawal tak lama lagi tau Suzairi. Itulah dia, banyak benda belum beli ni. Betul kan? Anda pula bagaimana? Ada yang masih sibuk buat kuih, cari baju baharu atau beli langsir? Kalau nak beli yang baru, nak tukar baharu, memang tak habis-habis, Fiza. Sebaiknya kita buat senarai dan lihat apa yang paling penting dan yang tak penting. Dan ini sebenarnya sesuai dengan topik sembang hari ini, bersederhana bila beraya. Bersederhana ni ada macam-macam cara. Salah satunya ialah kita jangan buang kain-kain lama. Lagi-lagi fabrik tradisional yang mempunyai nilai tinggi seperti songket. Dan pernah tak anda dengar aksesori pakaian dan beg dibuat daripada kain songket lama? Dalam segmen Gaya hari ini, seorang personaliti undangan akan berkongsi bagaimana kain songket yang tidak terpakai boleh diguna semula untuk dijadikan aksesori hari raya. Sangat menarik sekali. Gaya fashion mampan. Sebelum tu, apa kata kita lihat dahulu segmen Hidang bersama Queen Siti yang akan kongsi resepi hidangan raya yang harus ada pada pagi raya. Apakah hidangan must have ini? Mari ikut saya ke dapur Hidang. Bulan Syawal bakal tiba. Semua fikir lauk raya. Lihat siapa bersama saya. Kak Queen nak masak apa? Lip-lap lampu raya. Rumah cantik sungguh indah. Terima kasihlah sudi mengundang saya. Resepi apa? Resepi ini buat semua. Sambal goreng pengantin. Tengok meriah sekali kan? Sangat meriah resepi ini. Kak Queen, mari kita mulakan. Okey, kita potong paru dulu, Fiza. Jadi paru ni yang dah direbus Dah kan? direbus. Berapa lama nak rebus? Kita akan merebus dalam masa 1 jam setengah kalau di periuk biasa. Tapi kalau di pressure cooker, selama 20 minit. Lagi cepatlah kan? betul. Saya selalu fikir tau, kenapa resepi ni diberi nama sambal goreng pengantin? Hidangan sambal goreng pengantin di Singapura saja kita boleh dapati cuma di masa dululah, masa orang kahwin saja. Tu pasal. Ya, pasal bila dulu-dulu tu bila ada yang keluarga yang senang yang tumbang kambing ke lembu daripada dan menggunakan dia punya isi. Jadi kita daripada spare part tu buang baik kita buat sambal goreng kan. Jadi tak membazir, betul. Betul, okey. Jadi sementara tu Fiza, kita nak kena rebus lada ni dulu Lada kita harus merebusnya Fiza sebab di dalam lada kering ni kadang-kadang kotor, ada kotoran. Jadi Kak Queen, kalau kita nak carikan lada kering yang kurang pedas, macam mana? Okey, yang ini ladanya, ladanya panjang dan itu dia kerinting. Okey, kalau Fiza ke kedai ataupun kalau ke supermarket, kadang-kadang kita dapat yang jenis dia tak berapa panjang tapi dia flat tau. Lepas tu dia berkilat sangat dan yang itu pedas dan warnanya gelap, yang itu pedas sangat. Jadi kita harus perhatikan. Seterusnya kita akan goreng paru ya. Kak Siti, setahu Fiza ada banyak jenis sambal goreng kan? Ya, kita ada sambal goreng tahu tempe, kacang panjang, kita ada sambal goreng pengantin. Okey Fiza, ni dah siap, jadi kita dah boleh. Kita nak kena keluarkan? Okey, so sekarang kita nak kisar. Jadi bahan kisar kita akan menggunakan 2 biji bawang besar, 1 inci setengah lengkuas, 2 batang serai, 4 ulas bawang putih. Okey. Okey, berarti kita dah boleh tumis Jadi kita mari masukkan. Dah boleh? Okey, jadi kita tumis sehingga pecah minyak. Okey Fiza, jadi Kak Siti dah nak mula buat dia punya rempah Ya. Kita masukkan asam, saya masukkan air sedikit dan santan. Okey, saya Kak Siti masukkan gula dulu, masukkan garam. Okey Fiza, Ya, saya. sementara Fiza masukkan lada hidup ni So sekarang Kak Siti nak masukkan Masukkan paru dia. Okey.
Ni 250 gram. Okey, penghabisan kita masukkan Udang. Okey. Ini tadi kita masukkan udang. Udang tu yang telah digoreng Fiza, udang kita tak rebus tapi kita goreng saja. Okey. Kak Siti, untuk sambal goreng pengantin saya suka gunakan udang sederhana macam gini jadi nampak ramai. Macam kita cakap tadi meriah. Meriah lagi dah suasana. Betul. Jadi Kak Siti suka yang kering-kering ke, yang basah-basah? Saya suka macam lembab-lembab gini sebab bila kita masak sambal goreng pengantin tak boleh terlalu kering lah Fiza. Pasal nanti kita kan kalau tak habis kita panaskan, dia betul. akan menjadi Nanti lagi kering. Kering ya. Jadi kalau misalnya kalau terpekat pun kita boleh tambah air. Jadi Kak Siti, bila sambal goreng pengantin dah siap, berapa lama ia boleh bertahan? Ya sebenarnya sambal goreng pengantin ni kita boleh simpan dalam peti ais selama 2 minggu. Okey Fiza, ni kita dah hampir siap ni. Ya, kan? saya tak sabarlah. Itulah, nak cari lontong lah. Ada tak lontong makan macam gitu? Ataupun makan dengan roti pun sedap. Makan dengan roti. Ya, pasal Idea kita kan hari raya 2 hari lagi. Jadi kita boleh makan dengan roti dululah. Kan? Wow, bila dah bergaul, dah mesra, cantik jadinya ya Kak Siti? Yelah, mestilah. Macam Fiza dengan Kak Siti lah cantik. Macam tu kan. Apapun Fiza, make sure ini bila kita dah masak ni bukan penonton saja yang mencuba tau. Fiza pun mesti mencuba kat rumah. Sudah tentu Fiza akan cuba. Cuma lusa hari raya. Jadi selepas raya saja ya. Terima kasih Kak Siti kerana kongsi resepi ini dengan kita semua ya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya Mak Martin. Wow, nampak tu. Sambal goreng pengantin ni memang kegemaran saya. Kalau makan dengan ketupat ataupun lemang, memang tak pandang kanan kiri pun. Walaupun sedap, penonton kita tetap kena ingat, okey? Jaga tata tertib. Jangan jadi macam Mama Syakil pula. Ada saja ragamnya bila nak sambut Hari Raya. Nak tahu apa pula kekecohan antara Syakil dan Hani Bella kali ini? Kita akan bersama mereka selepas rehat nanti. Adik, masih belum siap-siap lagi? Kita dah nak keluar beraya ni tau. Adik malaslah. Adik tak nak pergi rumah Nek Ros. Adik, ni kan hari raya. Kita kena rapatkan hubungan saudara mara. Rumah Nek Ros tak ada wifi. Tak boleh main game. Betul adik tak nak pergi rumah Nek Ros? Kakak dengar rumah Nek Ros ada banyak kuih sedap-sedap. Nek Ros pun kasih banyak duit raya tau. Duit raya? Kak, apa alamat rumah Nek Ros? Adik nak hantar pada kawan-kawan. Kawan-kawan adik pun nak ikut sekali? Bagusnya ada orang nak ikut ziarah rumah nenek kita. Yelah, kakak cakap kita kena rapatkan hubungan saudara kan? Berapa yang nak datang? 20 orang. 20 orang? Manalah telayan Nek Ros? Wah, Kak, adik suka dengan Nek Ros. Nek Ros baik kan? Dia masakkan macam-macam untuk kita. Esok kita pergi rumah Nek Ros lagi nak? Adik nak makan lagi ke? Tak. Nek Ros kasih duit raya banyak tau. Adik tak rasa dia ingat adik. Kalau adik pergi lagi 2-3 kali lepas raya ni, adik nak boleh beli game baru. Wah. Adik-adik di rumah, jangan tiru ragam Syakil tu tau. Kita harus amalkan nilai dan adab yang baik bukan sahaja semasa beraya tapi juga pada hari-hari lain. Memang betul Fiza. Dan antara amalan atau sikap yang digalakkan terutama semasa musim raya ini adalah untuk cermat dan tidak boros. Senang cakap, kalau barang tahun lepas boleh digunakan, kenapa tidak digunakan lagi? Betul tak? Betul tu. Saya setuju. Saya rasa tak salah kalau kita pakai semula baju raya tahun lepas yang mungkin kita baru pakai sekali dua atau gunakan semula kapet langsir tahun lepas.
Tak salah rasanya. Betul tu Fiza, sama juga seperti kain songket lama. Dalam segmen Gaya hari ini kita akan tunjukkan bagaimana untuk hasilkan aksesori daripada kain songket lama. Mari kita saksikan. Kain songket adalah khazanah seni tradisi Melayu yang bernilai. Lazimnya, kita sering melihat ia digayakan sebagai busana tradisional ataupun digunakan sebagai aksesori seperti kain samping. Namun dengan inovasi fashion, kaum hawa juga dapat melestarikan kain songket dalam pelbagai bentuk aksesoris seperti beg kepit, anting-anting dan juga kerongsang. Tak pernah terbayang kan? Jadi hari ini kita akan dapatkan tip bagaimana untuk tampil eksklusif dengan aksesoris kain songket. Bersama saya ialah seorang pejuang seni tradisi Melayu, Afi Hanafi. Apa khabar? Kabar baik. Selamat datang ke Warna Ramadan ya. Terima kasih kerana mengundang saya. Afi, saya nak tanya, apakah erti dan keistimewaan kain songket pada masyarakat kita? Kain songket ini tentunya sesuatu yang menggambarkan ketinggian fikir bangsa kita. Jadi songket ini dengan benang emas atau benang peraknya, dengan corak warna yang macam-macam, ini semua sesuatu yang dibanggakan masyarakat kita dan menentukan atau menggambarkan kedudukan sosial seseorang. Misal kata ada motif pagar istana, bunga cugan dan sebagainya. Ini menggambarkan seseorang itu sebenarnya golongan bangsawan. Macam mana anda pilih atau tentukan corak atau motif yang sesuai untuk rekaan anda? Bergantung pada barangan yang saya ingin hias dengan songket. Misalnya kalau buku seperti ini, saya suka gunakan ada pucuk rebung di tepi. Pucuk rebung itu akan menghias di tepi ini ada bahagian yang tajam-tajam begini. Kalau penuh kan, itu akan menampakkan yang saya potong daripada badan kain. Tapi kalau begini nampakkan ini bahagian kaki kain. Ya, saya lihat kan semua aksesoris anda ni sangat kemas dan rapi ya. Adakah penghasilannya mudah? Tak semua yang mudah sebenarnya. Ada juga yang rumit kerana kita perlu lipatlah, kita perlu tampal dan kita perlu jaga benang-benang emasnya jangan sampai terkeluar dan macam-macam lagi. Tapi ada juga yang mudah-mudah kita boleh hasilkan. Yang kecil-kecil seperti brooch. Okey, kita nak buat brooch. So, kita perlu potong kain songket macam ini, bulat begini kan. Bukan Safi ada ukurannya. Pertama, kita gunakan ini, acuan yang ini. Kita masukkan betul-betul di tengah-tengah. Okey, kita masukkan ini. Mangkuk yang pertama ni. Kita tekan masuk dalam. Kita masukkan yang di tepi-tepi ni. Okey, agak-agak dah rapi, betul-betul dah straight ke tengah tu. Okey, you ambil di satu Ambil ni. lagi satu ni. Masukkan di atas. Masukkan. Kita gunakan tutup biru ni. Tekankan di atas. Okey, kita keluarkan. Dah jadi. Ada tak tip bagaimana kita boleh gayakan aksesoris dengan busana kita? Okey, misal kata kalau kita pakai baju yang polos, kita boleh gunakan beg songket seperti ini untuk berikan kilau emas di tangan. Dan kalau nak gunakan brooch seperti ini di baju, di baju yang plain kan, yang polos, boleh gunakan brooch ini, nampakkan kesan songket. Dari pendapat Afi, adakah aksesoris-aksesoris ni semuanya versatile dan boleh digayakan dengan gaya seharian yang lain? Okey, kalau kita bawa beg songket ni tentulah ke majlis-majlis kan, sebab nak nampak lain sikit daripada hari biasa. Tapi pada hari sehari-hari, kita boleh gunakan buku songket seperti ini. Dan lama kelamaan kan kain songket ni akan serap berbagai kotoran dan juga mula pudar. Jadi ada tak tip untuk kita jaga dan bersihkan aksesoris-aksesoris ni? Biasanya kita akan elakkan kain songket kita daripada terkena cahaya matahari berpanjangan. Jangan kita jemur di tengah matahari, nanti sinarnya akan pudar. Kita elakkan daripada terkena kelembapan dan sebagainya supaya tidak mudah menyerap kotoran dan bau-bau juga. Terima kasih Afi. Dengan inisiatif seperti ini, kain songket pastinya tak akan tenggelam di telan arus kemajuan. Sambil kita bergaya, kita juga dapat martabatkan satu warisan yang indah. Wah, nampak cantik dan eksklusif sungguh rekaan Afi Hanafi tu. Siapa sangka dengan kain songket yang lama, kita boleh hasilkan aksesori yang sangat cantik seperti dibeli dari butik. Dan bagi saya, padankan sahaja satu aksesori atau beg sudah mencukupi untuk tambah seri gaya fashion raya. Less is more, kata orang tu. Bila kita pilih untuk bersederhana, kita akan rasa lebih senang dan bersyukur. Dan itulah yang akan menjadi topik segmen sembang nanti. Teruskan bersama kami dalam Warna Ramadan.
Terima kasih kerana masih bersama Warna Ramadan. Setiap tahun bila hari raya, ada sahaja senarai barang gantian yang ingin dibeli. Yang tak rosak pun nak diganti. Seperti sofa, kapet, langsir dan sebagainya. Dalam segmen seterusnya, kita akan sembang bersama Ustaz Jamaluddin yang akan beri pandangan tentang sambutan hari raya secara sederhana. Ayo kita ke segmen Sembang. Tengah buat apa tu? Wah, sibuk buat persiapan hari raya nampak. Penonton, apa-apa yang anda lakukan, ingat ya, biarlah bersederhana saja. Mana yang baik, kita gunakan dan kita pakai semula. Mana yang ada, cukuplah untuk kita. Untuk sembang kita hari ini, saya bersama dengan Ustaz Jamaluddin yang akan kongsi pendapat dan pandangan tentang kesederhanaan bila beraya. Selamat datang ke Warna Ramadan, Ustaz. Terima kasih sudi jemput saya. Besar hati kami jemput Ustaz ya. Ustaz, bila bulan Syawal ni berkirakan kemenangan untuk semua umat Islam dan kita pun sibuk buat persiapan hari raya ya. Dan kadang-kadang kita cakap beli sikit, tiba-tiba tak perasan, tak sedar, banyak pula. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah yang boleh kita lakukan perancangan hari raya untuk lebih sedar? Ya, dia masalah tak perasan ni. Sebenarnya kita nak bagi perasan. Kita tak boleh nak bergantung pada kita punya memory saja. Dengan kesibukan dan sebagainya. Kita mesti ada kena catatan sikit. Sekurang-kurangnya kita tahu dan kita ingat. Tahun lepas kita pakai baju berapa baju baru, mungkin ada 2 pasang. Jadi kalau untuk tahun ni kita dah ada 2 tahun lepas, kita cubalah tengok rasa nak beli lagi 2 ke, sesuai ke tidak kan. Kalau tahun lepas kuih raya agaknya 7 jenis, tahun ni nak beli 9 ke kurang sikit kot, sebab tahun lepas pun tengok banyak lebih. Jadi saya rasa yang penting kita nak kena catat juga. Yang kedua, saya rasalah pandangan saya juga dalam kita buat persiapan hari raya ni, cuba kita jangan lihat terlalu tinggi sangat. Tengok yang bawah-bawah sikit. Sebab saya rasa ni salah satu daripada yang mungkin boleh menyebabkan kita terlupa tadi. Tak perasan. Tengok yang atas-atas saja, lupa kita pun bukanlah kemampuannya, keperluannya kan, dan banyak lagi kemaslahatan yang lain. Ni macam mana tahun ni Ustaz ada buat open house? Kalau tak buat open house pun rumah saya kena open. Itu masalah. Kadang-kadang orang kat rumah pun ada bersuara juga. Yelah, hari raya sebulan. Orang pun akan buat open house setiap minggu kan. Tapi kadang-kadang ada orang tu masak dan bila tak sempat nak masak, ada orang order makanan. Bila order tu terlalu banyak. Bila banyak pula simpan. Tutup, rosak, membazir. Jadi pandangan Ustaz pasal pembaziran makanan hari raya ni macam mana? Ini bergantung juga berbalik pada yang pertama kita sebut tadi. Kita punya catatan, kita punya perancangan awal. Kalau bab sambutan raya, sambutan keraian apa-apa tu, makanan tu penting. Dan makanan ni penting ni memang kita dalam agama pun digalakkan sangat untuk menjamu orang lain. Jadi dalam menjamu ni biarlah dia cukup. Kalau nak kata cukup tu, takut cukup-cukup, ngam-ngam aja. Jadi biasanya biar lebih sikit lah. Bagi saya, kalau lebih tu memang banyak pun tak mengapa. Sebab apa? Sebab cara kita untuk menyesuaikan atau kita memanfaatkan kelebihan tu. Betul. Saya bagi contohlah. Kami pernah buat program di masjid. Saya ni orang kampung, kat masjid je. Makanan lebih banyak. Jadi apa kita buat makanan tu? Saya pun kata masuk dalam kereta semua, adalah dalam 40-50 bungkus, pergi dekat tempat tinggal pekerja-pekerja asing tu. Sampai kita bagi, seronok diorang. Kita pun rasa terima kasih lah dia dapat makanan lebih, seronok kita kongsi korang. Mungkin itu sebagai salah satu daripada cara lah saya rasa itu. Manfaatkan yang kelebihan tu. Ya. Tu dia penonton, jangan lupa ya, ingat pesanan Ustaz. Bersederhana saja bila kita berhari raya. Tak kiralah pakaian ke, tentang rumah, makanan, semuanya harus bersederhana. Bersyukur dengan apa yang kita ada dan pastinya semua akan lengkap dan cukup. Jadi Ustaz, ada apa-apa kata untuk penonton Warna Ramadan? Dah dipesankan, cuba lihat yang di bawah lebih, jangan lihat yang di atas banyak. Kalau kita lihat yang di atas tu boleh dengan tujuan kita untuk belajar, tujuan kita memotivasi, tapi masalahnya kita lihat yang atas tu kebiasaannya kita nak berlawan dengan dia dan kita lupa diri kita siapa.
Yang kita ada ni sebenarnya dah cukup jadikan kita hamba yang bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur. Kalau kita nak terlalu banyak, nak terlalu hebat cepat, mungkin kita sampai nampak hebat tapi lepas tu dia tak sampai yang betul-betul berikan satu ketenangan, berikan kedamaian. Tapi pepatah kata bersedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Pun ada juga pepatah yang menyebut berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau ada kata-kata pun, terutamanya minta maaf, zahir dan batin, yang banyak bercakap, selalunya banyak berkata yang tak betul, yang tersilap. Yang tersilap tu tak lain tak bukan, hanya kemaafan yang dipinta. Dan mudah-mudahan berbahagia, mudah-mudahan semuanya ceria. Hari Raya ini jadikan hari raya yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Ya, kita jumpa lagi. Perkongsian yang sungguh bermakna dan padat dengan iktibar. Ayo kita amalkan sikap berpada-pada dan bersederhana dalam segala hal. Walaupun sederhana, tidak bermakna tak meriah. Episod esok pula tidak kurang intinya. Seimbang akan bersama Ustaz Fakhruddin Amin yang akan menyentuh tentang impak Ramadan. Juga saksikan ragam Syakil Jailani dan Hani Bella dalam Cuit-Cuit. Segmen Gaya akan singgah ke sebuah estet perumahan yang menjadikan hiasan Hari Raya sebagai satu tradisi sesama jiran tetangga. Dan sepenuh raya, kita belajar anyam ketupat dalam segmen Hidang. Jadi jangan lepaskan paparan sepenuh Hari Raya dan jumpa kami esok di Suria Dami Watch dalam Warna Ramadan.